المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillah muslimat, ya Allah. Malam ini kita menyambung pengajian kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari, dan kita berada dalam Kitabul Ilm. Hadis yang disebut berkaitan dengan ilmu, adab-adabnya, kelebihannya, dan persoalan berkaitan dengan hadis itu sendiri. Dan kita sampai pada hadis yang ke-79, yaitu hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Mas'ud. Ini bukan Ibnu Mas'ud, ini Abu Mas'ud, seorang lagi sahabat Nabi yang lain. Dia menyebutkan bahawa suatu hari datang seorang lelaki mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni la akadu udriku as-salata mimma yutawwilu biha fulan. Wa Rasulullah, aku hampir tidak dapat solat kerana seorang imam, yaitu imam tadi, memanjangkan solat. Maksudnya, hadis ini ringkas. Cerita dia adalah bersama dengan Nabi SAW, para sahabatnya yang belajar dan menuntut ilmu daripada Nabi. Dan di antara mereka itu ialah imam di tempat masing-masing, di kampung masing-masing yang jauh daripada Masjid Nabawi. Maka di antara imam ini mereka solat bersama dengan makmum orang-orang Islam yang lain. Dan di antara mereka itu ada yang solatnya terlalu panjang ketika solat maghrib. Kisah dia tentang ketika solat yang ringkas seperti solat maghrib, imam tersebut membaca terlalu panjang. Maka ada di antara makmum yang berhajat, yang ada tugas, yang ada perkara yang tak dapat dielakkan, mengadu kepada Nabi SAW disebabkan imam ini baca terlalu panjang, maka mereka tak dapat selesaikan tugas mereka. Tidak kiralah dia buat macam mana, cuma kes ini berlaku tentang solat maghrib. Maka solat maghrib Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, dan sahabat juga tengok Nabi solat maghrib dia baca surah-surah yang ringkas, yang pendek. Dan juga solat-solat yang lain seperti solat di waktu siang. Cuma yang dipanjang sedikit ialah subuh dan juga isya. Ceritanya salah seorang makmum ini mengadu kepada Nabi SAW bahawa imam kami, iaitu sahabat Nabi yang belajar dengan Nabi, baca terlalu panjang. Dan sahabat itu juga dalam hadis yang lain mengadu dengan Nabi SAW bahawa ada makmumnya yang tak solat bersama dengan dia. Sekarang ni ada dua aduan. Daripada pihak imam dia mengadu ada seorang lelaki yang tidak mau solat bersama dengan dia, solat jemaah. Manakala lelaki itu pula mengadu kepada Nabi bahawa imam ini solat terlalu panjang, maka dia ada urusan, dia solat sendirian dan ringkaskan solat dia dan tunaikan ringkas dia atau bertanggungjawab dia. Maka jawapan Nabi SAW diceritakan oleh Abu Mas'ud. Jawapan Nabi berlainan daripada yang kita agak atau kita jangka. Yang kita jangka ialah Nabi akan menyokong imam tadi memanjangkan bacaan. Yang ramai orang jangka ialah Nabi akan marah kepada makmum tadi yang tak ikut imam. Tapi sebaliknya berlaku. Maka kata Abu Mas'ud yang menceritakan balik kisah ini,
pada hari itu Nabi terlalu marah, sehingga kalau disebut di sini tidak pernah aku lihat Nabi marah seperti itu pada Rasul pada diri. Nabi marah, Nabi menyebut, ayuhan nas innakum munaffirun. Nabi sebut secara umum. Makna ketika Nabi kumpulkan sahabat-sahabat dia, bila Nabi cakap, Nabi sebut umum. Nabi SAW tidak sebut khusus nama imam tersebut. Nabi menjaga adab dalam menegur. Bila Nabi tegur, sifat Nabi ialah sama ada tegur bersendirian secara khusus atau tegur di depan khalayak ramai tanpa menyebutkan nama. Ini kebiasaan Nabi. Jadi ini yang patut kita contohi untuk menjaga adab dan tidak berniat untuk memalukan, tapi niat kita untuk menegur. Nabi sebut ayuhan nas, wahai manusia, wahai orang Islam. Nabi ibarat memberikan khutbah, bercakap secara umum, tapi orang yang salah itu akan terasa. Itu maksudnya. Nabi kata innakum munaffirun, sesungguhnya kamu ada di dalam kamu yang bersikap munaffirun. Munaffirun maksudnya ialah menjadikan orang lari dari agama. Kamu itu merujuk kepada sahabat-sahabat dia yang tinggi ilmunya, yang dilantik menjadi pemimpin dan imam dan sebagainya. Di antara kamu, kata Nabi, ada yang munaffirun. Munaffirun maksudnya dari perkataan tanfir, maksudnya ialah bercakap tentang agama tetapi menyebabkan orang lari dari agama, bukan kerana salah pada diri itu, tapi salah pada cara dalam menyampaikan agama. Maka Nabi menegur faman shalla bin nas. Nabi tegur khusus kepada perbuatan itu. Nabi tegur umum, di kalangan kamu ini ada orang yang menyebabkan orang lari dari agama. Contoh yang khusus, Nabi kata sesiapa yang solat mengimamkan masyarakat, faman shalla bin nas falyukhaffif, hendaklah dia meringkaskan solatnya. Kita akan sebut ringkas macam mana, tapi ini nasihat Nabi. Nabi kata fa inna fihimul maridha wad-dha'ifa wa al-hajah. Sesungguhnya di kalangan makmum kamu itu ada yang sakit, yang lemah, yang sakit, yang lemah dan yang berhajat. Yang sakit, yang lemah dan yang berhajat. Tiga contoh ini adalah golongan yang tak mampu solat lama dengan imam. Imam ni dia boleh solat panjang kerana itu hak dia, tapi dia memikirkan makmum. Maka Nabi ajar pada imam memikirkan makmum. Ada tiga, sekurang-kurangnya tiga golongan. Al-marid yang sakit. Kalau kita ada yang sakit, macam-macam sakit, tapi alhamdulillah datang ke masjid. Yang sehat pun tak datang ramai, yang sakit datang alhamdulillah. Al-dhaif yang lemah kerana tua, atau mungkin juga sebab sakit, atau mungkin lapar waktu itu, macam-macam keadaan, tapi datang masjid solat jemaah. Dan yang ketiga, zal hajah, yang ada hajat keperluan. Hari lain tak ada keperluan, hari itu sibuk sikit. Bukan tiap-tiap hari sibuk, itu buat sibuk. Dia ada hari sibuk. Hari itu tiba-tiba imam baca panjang sangat, maka dia ada urusan hatinya tidak khusyuk, tak tenteram. Itu maksudnya. Maka Nabi mengajar para imam untuk melihat keadaan makmum. Ini solat fardu, tuan-tuan, solat fardu. Kalau solat tarawih, kita masuk cerita ni. Solat tarawih, solat sunat, terpulang kepada tuan untuk solat ataupun tidak, dan terpulang kepada imam untuk panjang atau pendek. Ini cerita solat fardu. Dan solat sunat kita boleh duduk kalau kita sakit lagi. Adapun kita tak lega dan tak sakit, kita boleh duduk solat sunat. Maka solat tarawih kalau panjang, jangan tuan-tuan guna hari ini. Hari ini tentang solat fardu. Itu cerita ni. Setengah orang dia suka guna hadis untuk kepentingan diri. Dia sihat, tak sakit, tak sibuk, tapi dia komplain banyak. Ini tak, ini cerita khas Nabi, cerita golongan khas yang sakit, yang lemah, yang sibuk.
pada hari tertentu itu masuk. Maka Nabi ajar, baik, boleh ajar. Kemudian Nabi tunjuk contoh Nabi sendiri. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, aku kadang-kadang ingin memanjangkan solatku, tetapi aku terdengar tangisan kanak-kanak, maka aku ringkaskan solatku. Sebagian riwayat menyebut tangisan datang dari luar masjid. Masjid Nabi kan dulu, Masjid Nabawi dekat dengan rumah, dan dia berdekat dengan jiran-jiran. Rumah-rumah sahabat pun berdekatan, bukan macam Masjid Nabawi sekarang. Kalau budak menangis kat luar masjid, di rumah imam tak dengar sekarang. Dari masjid yang besar, rumah dia jauh. Dulu masjid kecil, rumah dia dekat. Maka tangisan kanak-kanak ini menyebabkan Nabi meringkaskan solatnya kerana ibunya sedang solat dan ibunya nak cepat balik kepada anaknya. Ada sebagian orang sebut anak itu dalam masjid. Bila dibawa anak, letak dalam masjid, anak yang menangis. Allahu'alam, tapi yang saya tahu adalah anak kecil itu menangis dari luar masjid. Maka Nabi tahu ibunya ada di masjid. Atau mungkin kita fikirkan sekarang ini ialah ayahnya berada di masjid. Baik. Persoalan timbul sekarang antara benda yang saya sebut, ringkas tadi macam mana? Ringkas tadi bukanlah maksud terlalu laju, bukan. Tapi ialah maksudnya membaca surah yang pendek selepas Fatihah, itu maksud. Maka memilih surah-surah yang pendek yang kita semua tahu digalakkan imam-imam baca ketika maghrib dan sebagainya, meringkaskan surah itu sendiri, bukan masuk laju sehingga terlampau laju. Dan imam boleh mengagak kadar ringkasnya itu, bukan terlalu ringkas sampai kita tercuma-cuma pula imam dan makmum nak ikut, bukan. Maka ringkas itu sederhana, maka diringkaskan pada bacaan. Satu lagi ialah cara meringkaskan solat ialah bacaan itu agak laju, bukan terlalu lambat. Maka ringkas dan cepat ini bukan pada pergerakan yang menjadi rukun dan sebagainya. Kalau kita hati-hati takut tak sah solat. Maka ini panduan Nabi dan ini juga perbuatan Nabi SAW. Dan dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan bila kita sembahyang sunat, falyutawwil ma yasha. Hendaklah dia ataupun boleh dia panjangkan sepanjang mana dia. Maka seorang muslim yang jujur dengan diri dia kena faham dalam masa yang sama Nabi suruh ringkaskan, imam ringkaskan solat fardu, tapi Nabi juga suruh kita solat sunat itu panjang. Maka kita jangan terburu-buru sehingga solat sunat kita, solat fardu kita nak imam cepat, solat sunat kita pula cepat, laju sangat, itu maksudnya. Maka kenalah bersederhana. Kalau tuan-tuan dan juga disebutkan, kalau tuan-tuan dan puan tidak terlibat dalam kategori tadi, maka tak ada masalah. Tidak ada urusan yang penting, tidak ada sakit, badan dan lemah sebagainya, maka kita bersabarlah selepas solat, kita berzikir dan berdoa dan solat sunat dan sebagainya. Itu maksud. Jangan jadi tabiat sebagai makmum. Tabiat makmum, imam dia boleh ringkaskan, tapi makmum kadang-kadang dia tak sibuk tapi buat sibuk. Dia sihat tapi macam sakit. Dia datang solat imam agak panjang, dia tak haji. Lepas solat dia boleh duduk zikir, dia tak zikir. Dia boleh doa, dia tak doa. Dia boleh solat sunat, dia tak solat ataupun dia terlalu cepat. Maka di mana keadaan kita yang Nabi cerita ialah kes-kes tertentu. Dalam keadaan tertentu, maka imam kena jaga kebajikan makmum. Makmum dia jaga diri dia. Maka seeloknya selepas solat dia berzikir, dia berdoa, dia solat sunat dan sebagainya. Itu maksudnya. Jangan kita salah guna hadis. Dia maksudnya orang salah guna hadis. Dia tak sakit, dia tak sibuk, dia tak sihat, tapi dia tak dapat tunggu lama di masjid. Kalau kita ada hal, apa? Kalau kita sibuk, mungkin tak. Kenapa Imam Al-Bukhari bawa hadis dalam kitab ilmu? Karena menunjukkan kepada
Pertama, seorang imam dia ibarat seorang guru, maka dia perlu memahami kebajikan murid-murid dia, jemaah yang termasuk. Tapi yang satu lagi perkara yang berkaitan juga ialah bagaimana Nabi SAW marah. Maka Imam Al-Bukhari bawa hal ini menunjukkan bahawa guru dalam mendidik dia boleh marah pada perkara yang dibenarkan, pada perkara yang patut dimarah. Maka kemarahan itu terkawal, tetapi marah tak ada. Kerana marah ini dapat memberi ketegasan. Kalau Nabi SAW tak buat macam ini, mungkin para imam pada waktu itu, para sahabatnya tak rasa satu keperluan ketegasan. Nabi marah untuk menegaskan. Dan hadis lepas itu tentang marah. Marah dalam mengajar termasuk. Jadi kita tak boleh nak petikai kalau ada guru kita marah kita, ataupun sekarang ni mak ayah petikai guru marah anak dia. Siapa yang jadi guru dia tahu marah itu perlu ada pada kadarnya, pada tempatnya. Begitu juga bila kita mengaji Al-Quran, tuan-tuan maupun masih ingat, tuan-tuan maupun dulu mengaji Quran, guru mesti marah. Bahkan zaman dahulu guru ada watan, dan kita tak marah pada guru kerana guru nak mengajar kita. Kalau kita betul dan lancar, dia tak marah kita. Yang salah tak salah. Maka kemarahan itu diperlukan pada tempatnya. Seorang ibu dan ayah, depan saya ini ada mak ayah datuk ini, tak mungkin tak marah pada anak. Ada waktu kita marah, ada waktu kita boleh gurau, ada waktu kita boleh senyum, dan ada waktu kita boleh puji, ada waktu kita akan marah. Kecuali datuk dan nenek mungkin payah marah cucu, itu biasa. Cucu ni dia lain sikit lah hati kita. Saya tak cucu lah, saya ada anak, dan saya ada mak yang dia nampak cucu dia sayang lebih. Susah nak marah cucu. Jadi benda ni kena dikawal. Kalau tak ada langsung marah, itu tak betul dalam mendidik. Tak ada langsung, salah pun tak apa, betul pun tak apa, biadab pun tak apa, tak boleh. Kita kena ada had. Kemarahan ikut had dia. Nabi SAW dalam sepanjang hidup Nabi tak pernah pukul anak atau cucu atau hamba atau siapa, tak pernah pukul. Tapi Nabi tegur dan marah, dia itu ada. Pukul Nabi benarkan kepada ibu dan ayah atau kepada guru kalau perlu, tapi Nabi tak buat. Tetapi Nabi marah. Di sini Nabi tegur. Marah dan tegur satu keperluan dalam masyarakat. Kalau kita biarkan anak-anak kita tak dimarahi dan tak ditegur, itu salah. Kerana orang lain susah nak marah dan tegur anak kita. Jadi kita lah yang minta tangan, menegur, nasihat. Kalau betul kita sokong dan puji pun kena ada. Jangan lokek dengan pujian yang kita lekut dan puji kena ada. Nabi SAW puji sahabat-sahabat dia. Kita akan jumpa sekejap lagi. Nabi puji Abu Hurairah kerana rajin bertanya dan rajin menghafal. Puji mesti ada, tapi hukuman marah tegur juga mesti ada. Kalau ikut psikologi barat pun disuruh seimbangkan antara reward dengan punishment. Dia mesti seimbang dia. Dibuat kajian banyak, dan kajian barat banyakkannya kepada binatang. Dia nak apply kepada manusia. Semuanya sama, kena ada reward dengan punishment. Itu seimbang. Hadis yang kedua tentang juga marah. Suatu hari Nabi SAW ditanya tentang barang-barang yang kita terjumpa di tengah jalan. Sama ada duit atau barang atau binatang yang tak tahu siapa pemiliknya, kita jumpa. Dalam Islam dia ada hukum. Kalau benda terlalu sedikit dan kecil, lain hukumnya dengan benda yang mahal dan bernilai, ada hukumnya. Jadi kita kena cari pada asal, kita kena cari siapa pemiliknya. Di sini Nabi ditanya tentang perkara ini yang dipanggil luqatah. Luqatah ataupun luqtah ialah perkara yang ditemui, yang tak tahu siapa yang memilikinya. Barang yang berharga dan bernilai, kita jumpa di tengah jalan dan sebagainya. Maka Nabi menyebut kalau barang itu bekas
atau orang zaman dulu dia guna kulit diikat atau kain macam dia tengok dalam cerita Firaun ini, dia letak duit emas, wang perak, dinar dirham ni letak dalam kencang bekas. Maka Nabi suruh ingat dan kenali dan tengok bagaimana talinya, bagaimana bekasnya, bagaimana kerana supaya nanti bila tuan yang datang kita boleh tahu dia tidak berbohong, dia boleh cerita bagaimana rupa benda yang hilang. Kemudian Nabi semua arif hasanah, maksudnya cari buat pengumuman, usaha cari setahun barang yang kita jumpa yang mahal, nilai duit atau sebagainya, cuba cari pemilik setahun, dan selepas setahun boleh guna dengan syarat kalau dia datang balik kita bagi balik dekat dia. Kalau kita dah guna, kita bagi balik nilai dia. Kalau dia sedekah kita, hadiah kita, tak ada masalah, boleh bincang. Selepas setahun boleh bincang macam mana benda. Sebelum setahun tak boleh kacau. Maka kena cari, terutama yang amat berharga. Kalau jumpa RM1 dia tak boleh cari ataupun Arab dia, apa Riyal, Saudi Riyal, kecil-kecil. Ini jumpa duit yang banyak, harta yang mahal, benda yang berharga, ini mesti dicari pemiliknya. Sebab kadar yang kita nak tahu macam mana ialah kalau kita hilang satu barang yang berharga, kalau kita hilang, kita cari ke tak? Ikut nilai harga barang. Kalau orang tu hilang benda yang dia amat sayang, yang mahal, yang dia beli dengan harga yang mahal, dia akan cari. Maka yang menjumpai ini fikir macam ni. Ini harga yang benda-benda yang bernilai, ada duit yang banyak, orang tu mesti akan cari. Maka aku perlu cuba cari balik pemilik. Kerana dia susah hati, dia mungkin sedih kerana benda ini. Maka sahabat tanya, maka Nabi cakap cara dia. Yang penting kata ulama ialah diusahakan untuk mencari. Alhamdulillah zaman sekarang ada banyak cara, ada juga banyak cara. Mungkin di zaman dulu dan sekarang dengan sama ialah kita buat pengumuman pada tempat-tempat yang kita jangka orang tu dapat dengar, dapat tahu. Contoh di masjid itu buat doa, kita kembalikan kepada EJK masjid, dan boleh dibuat pengumuman atau dibuat iklan dan sebagainya. Kita kena usahakan. Baik. Sekarang ni Habib yang tu. Kemudian kenapa Nabi marah? Hari ini pasal Nabi marah. Nabi tak marah lagi. Dulu lagi orang tu bertanya benda yang dia tak tahu. Baik. Kemudian ada orang yang tentang unta hilangnya. Unta. Fadallatul ibil. Ada orang yang tanya. Unta hilang macam apa? Unta. Maka فغضب حتى احمرت وجهه أو قال احمر وجهه. Maka ketika itu Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Sebabnya antara sebabnya adalah peristiwa di waktu itu. Kalau nak tanya, biarlah tanya benda yang paling penting. Cara bertanya yang betul, tanya dalam masa yang sesuai dan sebagainya. Maka orang yang bertanya ni banyak bertanya sehingga melibatkan benda yang tak perlu ditanya ataupun dia tersalah cara bertanya. Macam-macam sebab. Maka Nabi tetap menjawab. Muka Nabi merah kata sahabat. Kata Zaid bin Khalid al-Juhani yang telah ceritakan peristiwa itu, muka Nabi merah, pipi Nabi merah. Sebab Nabi ini warna kulitnya putih kemerahan. Sebab itu bila orang yang putih kemerahan, bila dia malu atau marah, merah telinga atau pipi atau muka. Dan dalam hadis yang lain kita baca Nabi SAW dia ada satu urat di antara dua bulu mata, bulu pening, di antara dua bulu peningnya ada urat ke atas ini yang disebut oleh sahabat yulir ruhul ghadab. Bila marah uratnya timbul di sini. Kening Nabi, kita cerita sikit pasal kening Nabi. Sebab dalam hadis yang lain diceritakan kening Nabi ini, para sahabat kata keningnya ini tebal. Tebal maksud bulu keningnya tebal. Tetapi bulu keningnya tidak bercantum antara keduanya, tak ada serta sambung. Dan juga disebutkan oleh para sahabat yang menceritakan
mengatakan kening Nabi ialah azan. Azan ini sifatnya ialah dia seperti bulan sabit. Bila saya tanya kepada guru saya, dia tunjuk kepada saya, dia buat jari dia di kening, dia buat macam ni. Sebab tak nampak lah, tunjuk tak nampak lah, pasal mata nampak lah. Kita buat macam ni, dia buat di muka dia macam ni. Dia bulan sabit. So kening Nabi azan, maksudnya bukan straight, bukan sedikit lengkungan, tapi lengkungan bulan sabit dan tidak bercantum. Kecantik kening Nabi, tebal dan macam bulan sabit. Ini guru saya tunjuk, guru saya tanya dan belajar. Kemudian bulu kening ini tidak bersambung, ada urat di tengahnya. Bainahuma ilqun, di antara keduanya ada satu urat, yulqul ghadab, yang timbul bila Nabi marah, terutama bila berjihad. Kenapa begitu? Kenapa nampak marahan di muka Nabi? Ini adalah kemuliaan bagi seorang Nabi. Tuan-tuan, bila seorang itu marah dalam kalangan orang-orang Arab dulu, bila dia marah tapi mungkin dia tak ada, dia mudah macam dia diketawakan, dia tak dihormati, tak cukup marah. Jadi kelelakian, garangnya, hebatnya Nabi dalam perang nampak pada wajahnya, sehingga menakutkan musuh. Kita dalam marah tak nampak, orang yang marah tak nampak marah pada muka kita, tak pandai tunjuk marah. Dan kulit saya tak putih kemerahan, tak merah lah kan, mungkin kening lah boleh tunjuk ataupun muka masam. Dan setengah orang Arab dia kata sebagaimana Nabi kata, Nabi sendiri orang Arab dan lelaki Arab, dia janggut dia mesti ada di bawah bibir dan di atas dagu ada janggut, dia tak cukur dan tak gunting. Ini dipanggil al-anfaqah. Al-anfaqah itu yang di bawah bibir dan di atas dagu, di tengah-tengah. Ini ada pada Nabi, pada Sayyidina Umar, pada Abu Bakar Siddiq, pada semua orang lelaki di zaman Arab. Kerana orang Arab kata kalau kita marah tapi tak ada benda ni, dia tak apa darah. Orang Arab kata kita tak ada, enggak ada, orang tahu juga. Itu sebab Nabi SAW dia ada, dan tempat itulah ubat Nabi ada sikit pada bawah bibir. Jadi bila kita cerita pasal benda ni, kenapa kita kata Nabi bila dia marah nampak semua? Sebab Allah memuliakan Nabi supaya orang kafir takut bila Nabi ini marah dan berjihad dan menegur dan sebagainya. Maka orang kafir tak berani, walaupun seberani Abu Jahal atau Abu Lahab, mereka takut kepada Nabi SAW. Bukan kehebatannya hanya pada jiwa, tapi pada tubuh badan, tingginya, besarnya, mukanya, cukup lengkap sempurna menggerunkan musuh Islam. Sebab itu dalam peristiwa yang lain kita baca, Nabi SAW pernah berehat dan menggantungkan pedangnya di pokok. Kemudian datang diam-diam seorang kafir, ambil pedang Nabi, punuskan di muka Nabi. Nabi bangun, tengok dia. Dia tanya Nabi, wahai Muhammad, siapa boleh selamatkan engkau sekarang ini? Dia tunjuk pedang yang besar, yang tajam depan muka. Dia tanya Nabi, siapa boleh selamatkan engkau wahai Muhammad? Nabi kata Allah. Nabi tak takut langsung. Kalau kita pedang di depan mata, kalau di pistol, pedang yang tajam menakutkan. Dan bila dia cakap Allah, Nabi tengok dia tetar tangan dan jatuh pedang. Kerana Nabi ambil pedang itu, tunjuk kepada dia balik, sekarang siapa boleh selamatkan engkau? Maka dia minta maaf wahai Muhammad, minta maaf Muhammad, minta maaf. Maka Nabi kita balik. Itu Nabi kita. Nabi kita bukan hanya indah akhlaknya, tapi indah berupa parasnya, sehingga menakutkan lawan. Ketika itu Nabi marah. Nabi tanya orang yang tadi, orang tu tanya orang Rasulullah, cerita tadi, sekarang ada unta hilang, tak tahu siapa tuan, kita bawa tu. Nabi kata, malah kau dalam, engkau kenapa sibuk? Nabi kata, unta ini bukan macam binatang kecil. Unta boleh hidup, boleh survive. Biarkan unta tu, tuan yang akan jumpa. Maka jangan sibuk saya. Nabi mula marah sebab orang ni bertanya sampai macam-macam dia tanya.
Maka cara bertanya, adab bertanya, tempat bertanya, waktu bertanya, soalan yang ditanya mesti kena. Maka kalau kita tanya guru, kemudian guru marah kita, itu biasa. Sebab soalan kita kadang-kadang kita tanya benda yang tak perlu kita tahu. Maka guru yang baik dia akan beri ilmu yang patut kita tahu. Bila kita mengajar Quran kepada seorang anak kecil, dia nak tahu macam-macam, kita kata baca yang ni, baca yang ni, baca yang ni, nanti kita baca. Itu maksudnya. Maka Nabi SAW marah, tapi Nabi tak buat apa-apa. Nabi marah dan itu maksudnya. Nabi kata dia ada boleh makan, dia boleh cari makan, minta, dia boleh hidup, dia survive. Biarkan dia. Fadahha hatta yuqa'a Allah. Rabb sini ialah Tuhan untuk dia. Maksud, biarkan dia, Tuhan yang akan membuat. Kemudian soalan ketiga pula, Allah Akbar. Dia jawab lagi. Dia tanya lagi, ini bukan sahabat-sahabat yang lama belajar dengan Nabi. Ini orang yang baru datang, baru jumpa, baru tahu, baru masuk Islam dan sebagainya. Dia belum lagi dididik macam sahabat Abu Siddiq, Umar, lain anak. Ketika ini, seorang pula tanya, kambing pun dari unta yang kambing. Bukan lagi sebut belakang oleh Afrika oleh India. Kambing kau boleh ambil, atau saudara kau boleh ambil, kawan kau atau serigala pun boleh ambil. Tanya banyak hal. Hang ambil, nak ambil. Kau boleh ambil, serigala makan tak boleh ambil. Maksudnya apa? Kambing kita kena cari tuan dia. Nabi jawab juga, walaupun marah, kambing cari tuan dia. Boleh ambil sebab kambing akan macam kita. Kambing ini binatang yang tak boleh survive masa ini. Maka Nabi dia kata boleh ambil. Ketika ini Umar bin Khattab menangis. Cuba tengok tuan dan perempuan. Yang bertanya ni bukan orang lama, orang yang belum faham cara Nabi SAW. Umar bin Khattab. Dia tuan-tuan yang ada kitab, tengok kitab tak ada, kita cerita Umar menangis. Hadis ni yang panjang ada kitab lain. Riwayat bersama Rasulullah Bukhari yang asal, dia ringkasan. Umar yang menangis, melutut di depan Nabi. Masuk dia boleh duduk, dia berlutut. Kemudian dia kata, ampunkan kami wahai Rasulullah. Maafkan, saya wakil. Umar, dia kata saya wakil Rasulullah, minta maaf bagi pihak mereka. Mereka tak faham. Rasulullah maafkan kami. Dan Umar kata Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasul. Nabi kata Umar kata kami redha, kami terima, kami tak mau lawan. Rasulullah maafkan kami. Bukan dia buat salah pun. Ini Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang semua kenal. Umar dia bangun melutut minta maaf mewakili orang yang membuatkan Nabi marah. Sebab apa tuan dan puan? Kalau kita buat orang marah, tengok orang itu siapa. Kalau dia mau ayah kita, masalah besar bagi kita. Kalau dia orang lain, mungkin benda kecil. Kalau dia kawan kita, mungkin ada kisah. Kalau dia suami isteri pun bahaya. Tapi kalau mau ada ayah marah, dia lebih bahaya. Bimbang dosa besar. Inikah pula Nabi Muhammad SAW. Maka Umar tak nak Nabi marah kepada mereka. Sebab Nabi kalau dia marah, apa nasib kita? Macam kita mau ayah kita marah, apa nasib kita? Maka Nabi lagi besar sama ada ayah. Itu sebab Umar minta maaf dan Nabi diam dan maafkan. Hadis ketiga pun bak marah. Malah ni bak marah ya. Tuan-tuan jangan marah. Hadis ketiga hadis Abu Musa al-Asy'ari. Satu hari dia kata Nabi disoal berbagai soalan. Sama dengan kes. Kali ini respon Nabi berbeza. Tapi lebih kurang sama dari semua. Nabi tanya soalan macam-macam yang disebut di sini an-asya' kariha. Nabi soal benda yang dia tak suka. Maksudnya soalan tak penting. Nabi sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai pemimpin, sebagai imam, dia tahu apa yang baik untuk sahabat. Tapi bila dibuka peluang, ada orang yang tak faham bertanya yang pelik-pelik, yang tak penting. Orang tanya kita, contoh, Ustaz, Nabi Nuh dia buat kapal kan? Buat kapal. Kapal itu tahu mana? Dia berhenti.
Quran minta dekat atas bukit. Bukit tu tahu lah. Tanya, kata bukit tu macam-macam orang cakap lah. Allah Allah. Kalau dia beritahu dia mana, saya nak pergi cari. Itu masalah. Tak nak guna nak pergi cari kayu. Kapan Nabi Nuh? Kan disuruh pun. Disuruh kita renungkan kisah Nabi Nuh. Macam juga gua Ashabul Kahfi. Kita tahu Ashabul Kahfi masuk gua. Gua tu ada orang dakwah dekat sana, dekat sini, dekat situ. Di Malaysia orang tak dakwah juga. Tapi di negara Arab, beberapa negara. Jadi kita nak ambil pengajaran. Itu maksudnya. Ditanya soalan, maka Nabi tak suka. Sebab tak penting bagi kita. Tapi yang bertanya tak tahu macam anak-anak kita. Ditanya macam-macam. Terutama lepas dia boleh cakap, dia tanya. Kenapa? Mak ayah beli lewat. Tapi Rasulullah ni tahu kebajikan sahabat dia. Maka soalan yang ditanya tidak penting. Maka Nabi naik atas mimbar. Maka Nabi marah Nabi ni. Pelik sikit. Dia marah bukan suruh tanya. Dia marah ketika duduk di masjid, orang tanya macam-macam yang tak penting, yang dia tak suka. Dia bangun berdiri atas mimbar. Dia kata, tanya apa kamu semua nak tanya. Saya berjawab. Maksud dia bagi sahabat-sahabat yang sini ni faham benda ni tak perlu, tak patut, kena tegur. Maka sekarang ni yang bertanya itu sahabat yang bertanya, tapi tanya soalan pun tak kena. Maka Nabi SAW bangun tanya ataupun buka soalan. Maka seorang bertanya, dua orang bertanya. Tanya soalan tu, siapa ayah saya Rasulullah? Kenapa benda punya soalan siapa ayah saya? Sebenarnya begini. Sebenarnya yang bertanya dia tak tahu siapa ayah dia. Itu juga. Dia tak tahu siapa ayah dia. Kemudian Nabi buka peluang, maka dia nak tahu. Maka dia tak tahu ayah dia siapa sebenarnya. Masalah pribadi. Tapi dia tanya kepada orang ramai. Dan lepas tu mak dia marah. Jadi sebelum mak dia marah, dia tanya tu lah. Dia tanya apa? Rasulullah, siapa ayah saya? Maka Nabi SAW tahu. Sebab Allah yang beritahu Nabi nampak benda baik. Nabi kita ni lain daripada kita. Dia nampak malaikat. Dia nampak benda kita tak nampak. Dia tahu benda kita tak tahu. Maka orang yang bertanya, siapa ayah saya? Nabi kata, ayah kamu Hudhafah. Nama ayah kamu Hudhafah. Yang hidup pening, tak pasti, tak tahu sebab ayah dia dah mati, dia orang cakap begitu begini zaman dulu misalnya. Maka dia tanya soalan. Maka balik rumah dia marah. Kenapa kau buat Rasulullah marah? Saya terpaksa tanya sebab orang sebut-sebut tentang ayah saya. Saya pernah tanya lama. Cerita sama dia dah dulu. Orang tuduh, maka dia nak bersihkan diri. Tapi tak patut tanya. Patut tanya bila sesuatu. Maka Nabi, tapi tak kira berkuah orang lain. Maka Nabi jawab, ayah kamu Hudhafah. Cepat Nabi jawab, kalau Allah meminta. Soal lagi bertanya, siapa ayah saya? Ayah kamu. Maka di sinilah Sayyidina Umar berkata, kami minta ampun Rasulullah. So tengok keadaan sama je. Mana sahabat yang sini tak sama dengan yang baru masuk Islam. Pada waktu itu lama-lama dia jadi fahamlah awal-awal tu masuk. Sebab kita tahu Nabi SAW, sahabat-sahabat dia, ada yang masuk Islam di awal dakwah di Mekah. Ada yang masuk Islam di tengah-tengah dakwah di Mekah. Ada yang lepas Nabi hijrah baru dia masuk Islam. Ada yang masuk Islam pada tahun Nabi meninggal pun ada lagi masuk Islam. Ramai sahabat dia. Maka mereka tak sama ilmunya, tapi semuanya mulia. Betul ulama kata kita sebut semuanya radhiyallahu anhum. Kita suka hormat, tapi di kalangan dia kehebatan ilmunya tak sama. Takkan sama Abu Bakar As-Siddiq dengan sahabat yang baru masuk Islam, yang baru yang di Madinah, yang masuk Islam pada hari pembukaan Mekah pada tahun 8 Hijrah dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu ketika mana seorang lelaki berkelangan sahabat Nabi sembang dengan Nabi, maka dia tanya, wahai Rasulullah, sebab dia dah sembang seronok, Nabi pun layan dia pun cakap Nabi suka sembang dengan dia pun sangka dalam hati dia Nabi sayang kat dia.
Maka dia tanya Nabi, "Oh Rasulullah, Abu Bakarkah yang Nabi sayang atau saya?" Satu soalan begitu. Itu silap soalan. Tapi tanya, Nabi jawab, "Oh tak suka." Lalu tanya pula, "Umar ke saya yang Nabi boleh kasih?" "Umar." Dia kata cukup. Mana faham? Faham apa? Semua Nabi sayang. Tapi yang paling utama mesti ada ranking. Sebab itu kita hormat orang karena ranking dia. Semua kita hormat, tapi of course mak ayah kita hormat. Orang tua lebih kita hormat. Orang alim kita hormat. Ada sebab musabab dia. Orang alim yang tua, kemudian dia keluarga, lebih kita hormat. Dalam hati kita manusia ni semua kita hormat, tapi ada yang lebih patut kita hormat, terutama mak dan ayah kita. Itu maksud. Baik. Kemudian hadis lepas itu habis itu maksudnya 3 hadis tentang marah ketika mengajar. Kemudian hadis juga ialah Anas Malik menyebut Nabi SAW ketika dia bercakap 3 kali, mengulangnya 3 kali hatta tufhama, supaya ada sehingga difahami. Kemudian Nabi jumpa satu kaum, Nabi bagi salam 3 kali. Apa sebab dia? Bukan saja sebab dia ialah keperluan. Maka Nabi kita Muhammad SAW, dia macam orang lain, bagi salam sekali. Kalau orang tu sikit, orang tu ada depan dia dan semua orang sekali bagi salam. Kalau Nabi khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekali. Tapi kalau orang pergi sebuah tempat yang ramai orang, terlalu ramai, maka Nabi bagi salam di kanan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maksud Nabi bagi salam mengikut jumlah orang yang ada depan dia. Perlu pada lebih, maka Nabi baca atau ucapkan lebih. Begitu juga yang Nabi cakap itu benda. Kalau Nabi rasa difahami, Nabi cakap sekali. Kalau Nabi rasa perlu ulang, Nabi ulang 3 kali. Dan kalau Nabi rasa perlu ulang lagi, Nabi ulang lebih daripada 3 kali. Semuanya mengikut kadar yang guru tersebut. Itulah hari kata Nabi, dia rasa perlu ulang. Nabi pernah ulang berkali-kali. Maka sahabat ingat. Maka ulang penting untuk ingat, untuk faham. Kadang-kadang kita dengar sekali, kita tak faham. 2 kali pun tak faham. Ulang 3 kali baru faham. Ini manusia tak sama. Tak sama. Macam kalau tuan-tuan bomba di depan sini ada guru, kita ajar murid, kadang-kadang kita ajar semua faham. Tapi kadang-kadang separuh tak faham. Ulang kali kedua, makin ramai yang faham. Ada tidak faham. Ada juga belajar yang 4-5 kali pun tak faham. Nak pergi dekat dia cerita balik, baru faham. Maka pemahaman tak sama. Maka Nabi kita Muhammad yang guru, maka dia tahu sahabat dia ramai yang tak sama, yang ada berdekatan, ada yang jauh, ada yang datang selalu, ada yang berdekatan, ada yang tua, ada yang muda, wanita dan sebagainya. Maka Nabi memahami keperluan dan seorang guru perlu juga mencontohi hadis ini. Kemudian hadis lepas itu ialah Nabi sebut tentang 3 orang yang memenuhi 2 ganjaran. Soal. Berapa mungkin? Minit. Iaitu hadis mana ialah 3 orang yang mendapat 2 ganjaran pahala. Maksudnya? Itu dia satu hari. Betul. Ini hadis yang terakhir kita baca, iaitu hadis tentang 2 golongan yang mendapat atau 3 golongan yang mendapat ganjaran pahala berganda, 2 kali ganda. Iaitu pertama Nabi sebut Rasulullah min ahli kitab, Nabi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli kitab, iaitu Yahudi dan Kristian, dan sebagai ulama masukkan golongan-golongan yang lain yang masuk Islam, yang beriman dengan Nabi-Nya dan beriman dengan aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat 2 ganjaran, masuk dia dapat gandaan pahala. Wal 'abdu mamluk idza adda haqq Allah wa haqq mawali, dan seorang hamba bila dia tunaikan hak Allah dan hak tuannya. Zaman tu adalah hamba, zaman sekarang tak ada hamba, tapi zaman sekarang ada pekerja, ada pembantu dan sebagainya. Maka dia tunaikan hak Allah, dia jaga hak tuannya, boleh dia dapat pahala berganda. Kemudian seorang lelaki yang ada hamba wanita yang dia jaga, kemudian dia bebaskan dan dididik dan dikahwin,
Masa mula-mula jadi hamba dia, kemudian dia bebaskan dari kahwin di isteri dia, maka dia dapat ganjaran pahala berganda. Cerita dia ialah bagaimana Nabi SAW menyebut benda ini. Kalau kita nak ambil sebagai kita pengajaran kepada kita dari segi gandaan pahala tuan-tuan dan puan, pahala gandaan pahala ni, cerita mudahnya Allah SWT memang gandakan semua pahala. Hanya Allah yang tahu. Dan Allah tak gandakan dosa. Mana sepatutnya, kata Ibnu Mas'ud, rugilah orang yang pahalanya sikit, yang digandakan itu sedikit, yang tak digandakan pula banyak. Itu kata sahabat. Nasihat dia. Nasihat beliau saya tuan-tuan dan puan, apa sahaja kebaikan pasti digandakan. Maka lakukanlah, besar atau kecil, sikit atau banyak, susah atau senang, kita buat ibadat kerana kita yakin Allah SWT menggandakan pahala. Dan pahala-pahala ini kita akan lihat dengan mata kita di surga, di akhirat. Maka kita perlu sedia di sini, di waktu kita tak nampak, kita sedia supaya kita nampak di waktu itu. Janganlah apabila kita tak sedia hari ini, maka kita tak nampak pahala, dan di sana kita pun tak nampak apa-apa sebab tak ada persediaan. Kita banyak tuan-tuan dan bangsa ini ada banyak cara untuk tambahkan ibadat. Muda dan tua cara berbeza. Maka buatlah ibadat masing-masing. Yang fardu dijaga, yang sunat ditambah kerana pahala yang dijaga. Kita akan lihat di sana. Tak ada peluang lihat di sini. Tapi biarlah kita di sana nampak yang digandakan itu. Wallahu a'lam. Kalau kita akan sambung bab ini, hadis dunia, hadis Abbas. Wallahu a'lam. Wa akhirnya kita sedia berfarah. Dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.